Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini Pendidikan Islam tahun 2 kita akan belajar mengenai istinja. Apakah maksud istinja? Istinja bermaksud membersihkan kubul dan dubur, iaitu kemaluan, selepas membuang air kecil dan air besar menggunakan alat tertentu. Baiklah, selalunya bila kita buang air kecil atau air besar, kita akan bersihkan menggunakan air. Tapi kali ini istinja kita menggunakan alatan lain selain daripada air mutlak. Seterusnya kita lihat alat-alat untuk beristinja. Air mutlak. Baik, air mutlak ini adalah alatan yang biasa kita guna sekiranya kita membuang air kecil atau air besar. Yang seterusnya adalah benda kesat. Benda-benda kesat inilah yang kita akan gunakan sekiranya kita tak ada air untuk membersihkan kotoran atau najis kita. Antaranya adalah kulit kayu. Baik, kulit kayu ni saya ada terangkan. Kulit kayu biasanya adalah kulit kayu yang lembut. Kertas surat khabar atau apa-apa kertas, pastikan kertas tersebut tak ada tulisan ayat Al-Quran ataupun kalimah Allah. Kain buruk, batu. Baik, batu ini juga mestilah batu yang yang tak tajam lah, yang bulat ataupun leper, supaya dapat mengelakkan daripada luka. Daun kering, pastikan juga daun kering ini bukanlah daun kering yang mudah hancur ataupun bila kita pegang dia akan mudah renyuk ataupun hancur. Dan yang terakhir adalah kertas tisu. Okey, di sini dijelaskan lagi, antaranya adalah kain, kertas, batu, kertas tisu, daun-daun kering dan kulit kayu. Ciri-ciri alat beristinja. Yang pertama, benda kesat seperti batu dan kertas. Benda kesat sangat sesuai untuk menghilangkan najis atau kotoran yang melekat pada tubuh. Yang kedua, bukan benda dimuliakan seperti makanan. Selain itu, benda yang dimuliakan ni juga, kalau kata contoh kita gunakan kertas, pastikan kertas itu tak ada ayat Al-Quran ataupun kalimah Allah. Kerana itu adalah kalimah yang dimuliakan. Yang ketiga, bersih dan suci, bukan benda kotor seperti najis dan darah. Pastikan benda kesat tadi yang kita nak guna, pastikan dia tak ada najis. Bersih lah, maksudnya mesti pastikan ia bersih. Dan yang keempat, boleh menghilangkan najis, bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Benda yang licin, dia tidak dapat bantu untuk menghilangkan najis dan kotoran. Macam contoh, kalau kita ada plastik, kita nak lap kotoran pada meja sekalipun, kotoran tu tak akan hilang kerana plastik tu bersifat licin dan dia tak membantu untuk menghilangkan kotoran. Tapi istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Lebih afdal ni maksudnya terbaik. Kaedah kita beristinja menggunakan air adalah paling baik dan paling bersih. Syarat-syarat beristinja selain air. Yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Maksudnya selepas kita buang air kecil, najis yang ada pada tubuh kita tu masih lagi berada di tempat asal lah. Dia tak ada, kita kata dia dah berubah ke tempat lain. Dan yang kedua, najis masih belum kering. Maksudnya bila lepas kita buang air kecil atau air besar, kita terus beristinja lah. Jangan tunggu sampai najis tadi kering. Sebab apabila dah kering, agak sukar dan susah untuk kita hilangkan kotoran tadi. Seterusnya, kita lihat cara-cara beristinja selain air. Kita nak tengok kaedah ataupun cara beristinja menggunakan benda kesat. Okey, yang pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Kita boleh pilih yang mana-mana satulah benda kesat yang kita dah belajar tadi. Sama ada tisu, batu atau daun kering.
Okey, kita sapu pada kemaluan kita, sama ada kubur dan dubur lah, bahagian mana yang mengeluarkan najis ketika itu. Okey, yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Maksudnya kita akan bersihkan dengan 3 kali sapuan lah, ataupun cucian. Boleh paling kurang 3 kali. Kalau lebih lagi tak ada masalah. Dan yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Maksudnya kalau kita nak bersihkan menggunakan batu, pastikan kita sediakan 3 batu yang berlainan lah. Sapuan pertama menggunakan batu yang pertama. Okey, buang batu yang pertama, guna batu yang kedua. Yang bersih tadi kan, batu bersih, batu yang kedua. Buang batu yang kedua. Okey, lakukan sekali lagi menggunakan batu yang ketiga. Kalau ada 4 batu, boleh gunakan 4 batu. Apakah kepentingan beristinja selain air? Baik, yang pertama, mudah didapati. Alatan beristinja ataupun benda kesat tadi, semuanya benda yang mudah kita dapati dan sesuai dengan situasi. Contohnya, sekiranya kita berada di rumah, kita nak beristinja, tak ada air, kita boleh gunakan tisu ataupun kita boleh gunakan kertas dan juga kain buruk. Okey, dalam situasi seterusnya, sekiranya kita berada dalam hutan ataupun dalam kawasan yang tidak ada tempat untuk kita dapatkan seperti tisu dan kertas, kita boleh gunakan daun kering ataupun kulit kayu, dan juga kita boleh menggunakan batu. Okey, yang kedua, sebagai pilihan selain daripada air. Jadi sekiranya dalam keadaan kita tak ada air, tapi kita buang air kecil, kita buang air besar, kita masih perlu membersihkan kotoran ataupun najis tadi menggunakan benda-benda kesat tadi. Baiklah, Ustazah harap anak-anak murid dapat faham tajuk istinja ini dan dapat melaksanakan istinja dengan cara yang betul. Terima kasih daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.